Bertemu semula dalam Malaysia Memilih dalam segmen seterusnya ini kita membawakan kepada anda perkembangan berkenaan banjir di 6 negeri khususnya di Semenanjung ini yang mana 6 negeri terjejas dengan banjir setakat tengah hari tadi dengan jumlah mangsa dipindahkan adalah sebanyak 2,593 orang setakat petang ini. Menurut laman Sesawang Info Bencana JKM, 24 pusat pemindahan telah dibuka menempatkan 767 keluarga. Dan berdasarkan kemas kini, pada 4 petang tadi di Kelantan, 7 pusat pemindahan dibuka melibatkan 1,619 mangsa dari 527 keluarga. Ini diikuti Selangor juga 6 PPS menempatkan 395 mangsa dari 95 keluarga. Kemudian di Pulau Pinang, 2 PPS dibuka menempatkan 145 mangsa dari 36 keluarga. Di Johor terdapat 6 PPS menempatkan 280 mangsa dari 63 keluarga. Melaka 2 PPS 42 mangsa dari 13 keluarga, manakala Perak 1 PPS dibuka melibatkan 112 mangsa dari 33 keluarga. Dalam pada itu, kita nak melihat di negeri Terengganu, yang mana kerajaan negeri Terengganu dilaporkan telah bersiap sedia bagi berdepan dengan episod banjir ketika Pilihan Raya Umum ke-15. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata pelbagai aset dan elemen akan digerakkan bagi membantu rakyat sekiranya bencana alam itu melanda. Beliau yang juga naib Presiden PAS berkata penilaian awal juga telah dilakukan di kawasan kritikal bagi memastikan operasi penyelamatan dapat dijalankan dengan lancar. Dari segi persiapannya kita akan cuba hadaplah. Walaupun mungkin ada lebih kurang 10% di antara pusat pengundian yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat penempatan yang menjadi pusat pengundian ini lebih kurang 10% di negeri Terengganu ini juga bersedia. Walaupun sebenarnya kita tidak preferlah sebagaimana yang disebut sebelum ini tidak prefer diadakan pilihan raya pada musim-musim sebegini kerana ia menyusahkan rakyat. Tapi oleh kerana dah datang dan kita hadap je lah. Beliau berkata kerajaan dan pihak berkaitan turut mempunyai alternatif bagi memastikan keselamatan rakyat sentiasa terjamin. Bagi menghadapi bencana banjir juga, pelbagai badan bukan kerajaan NGO turut bersedia membantu agensi penyelamat melakukan misi membantu masa banjir. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mempunyai hak untuk menangguhkan Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 jika banjir besar berlaku sepanjang tempoh berkempen. Baik, dalam berita menghadapi banjir ini pastinya jentera-jentera parti sudah bersedia ataupun menggerak pasukan mereka untuk berkempen ketika banjir. Apa yang perlu mereka lakukan ketika musim mencabar ini khususnya menjelang pada tarikh pengundian 19 November itu nanti. Dan kita nak bersama dengan Hafizi Rosli, wartawan Astra Awani yang difahamkan Hafizi ada melakukan tinjauan di Hulu Terengganu pada hari ini. Hafizi, apa yang Hafizi dapat kongsikan bersama dengan kita pada jam ini? Baik, Nigisan, kalau secara keseluruhannya negeri Terengganu benar menerima impak daripada musim tenggujuh ini. Kebiasaan negeri Terengganu, Kelantan dan juga sebahagian kecilnya di negeri Pahang akan menerima impak lah bagi musim monsun ataupun musim tenggujuh ini. Dan walau bagaimanapun pada ketika ini dapat saya berikan gambaran cuaca di keseluruhan negeri di keseluruhan daerah-daerah maupun parlimen di negeri Terengganu ini masih lagi dalam keadaan yang baik, cuaca yang baik. Tidak ada kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir setakat ini. Namun dalam kita bercakap mengenai negeri Terengganu ini, kita nak melihat juga di manakah sebenarnya kawasan-kawasan yang menjadi hotspot ataupun kawasan panas yang sering berlaku banjir dan sebagainya. Di sini saya melihat di Hulu Terengganu merupakan kawasan hotspot. Jadi saya telah pun meninjau di kawasan Hulu Terengganu sebentar tadi. Saya telah pun bertanyakan kepada jentera-jentera parti dan juga calon yang bertanding. Apakah strategi mereka dan juga bagaimana mereka ingin menguruskan jentera ketika musim banjir, iaitu mereka nak meneruskan kempen dan sebagainya. Namun kalau kita lihat pada ketika ini secara keseluruhannya dapat saya katakan calon-calon bagi Parlimen Hulu Terengganu menyatakan pada ketika ini mereka menggerakkan kempen secara ceramah dan juga secara walkabout.
pergi menemui ataupun pergi berjumpa dengan seberapa ramai pengundi yang mampu mereka lakukan. Kerana ini merupakan pendekatan yang baik sekali bagi mereka. Di samping mereka juga melakukan kempen mereka melalui media sosial dan sebagainya. Dan cumanya kalau kita lihat di Hulu Terengganu ini terdapat 4 calon yang tersenarai ataupun pertandingan 4 penjuru. Namun disebabkan oleh ada kekangan masa, saya cuma mendapatkan 2 saja calon dominan yang akan bertanding di kawasan Hulu Terengganu kerana ada 2 lagi calon itu tidak dapat memenuhi permintaan saya kerana kesetukan masa dan sebagainya. Dan saya dapatkan calon daripada Perikatan Nasional iaitu Datuk Rosul Wahid dan juga calon daripada Barisan Nasional iaitu Datuk Rozzi Mamat. Dan sebentar tadi juga mereka telah pun menggariskan beberapa strategi mereka. Sekiranya berlaku banjir, apa yang mereka perlu lakukan yang pertama dan juga bagaimana mereka nak meneruskan kempen mereka. Mungkin kita dapat dengarkan sedikit apa yang diperjelaskan oleh mereka ini. Kita di peringkat kawasan juga ada dokongan dan juga sokongan daripada pasukan amal. Biar kita yang dilatih untuk menjadi frontliner ketika banjir nanti, dan sebenarnya mereka dah ada pengalaman. Sebab pada kita Hulu Terengganu ni banjir ni perkara normal. Sebelum negara lain banjir, kita dah banjir dulu. Sejak tahun 60-an juga kita dah menghadapi banjir. So maknanya itu normal dan mereka tahu tugas mereka. Pun begitu, saya sebagai pemimpin kecil di Hulu Terengganu ni, yang penting pada saya bukan kemenangan ini, pilihan raya ini, tapi nyawa dan juga kesejahteraan rakyat. Diutamakan. Dalam berkempen, kita selalu mengingatkan supaya bila arahan berpindah untuk ke tempat perpindahan, maka kena patuh. Jangan berlengah ataupun jangan merasakan bahawa tak apa, boleh handle. Berkaitan dengan sekiranya berlaku banjir di musim Tengkujuh ini, kita juga dah bersedia dan saya dah maklum kepada semua jentera. Melalui jentera kita ada pasukan sukarelawan banjir pun kita dah tubuh dah. Macam di Hulu Terengganu ni kita ada lebih kurang 100 orang lebih lah. Skop sukarelawan yang boleh digerukkan bila-bila masa untuk membantu masa-masa banjir. Untuk bantu segeralah. Lepas pada tu dari segi strategi kita untuk bila banjir berlaku, kita dah di peringkat peti undi masing-masing. Kita dah lantik ketua-ketua, dia dah ada. Penceramah sudah ada. Dan juga PA sistem pun kita dah bekal dah kepada dua zon-zon tertentu lah. Kita bekal mobile punya PA sistem. Baik, saya suka apa yang dinyatakan oleh Datuk Osrul sebentar tadi. Nyawa yang paling penting sekali. Dan kemudian barulah kita berfikir mengenai apakah strategi kempen dan sebagainya. Dan bagi masyarakat di Hulu Terengganu, mereka ini sudah cakna, sudah aware dengan perkembangan semasa dan juga dengan banjir ini. Jadi mereka sudah tahu apa yang akan mereka perlu lakukan. Terutamanya sekiranya air naik, mereka sudah pun tahu mereka perlu berpindah dan sebagainya. Dan bagi jentera katanya, jentera setiap parti telah pun bertindak lebih awal lagi, telah pun bersedia lebih awal lagi sebenarnya untuk menggerakkan, dan juga mereka telah pun menyediakan beberapa buah bot yang telah pun tersedia sekiranya berlaku banjir dan sebagainya, dan juga ada kenderaan pacuan 4 roda 4x4 juga telah pun disediakan oleh parti-parti ini untuk menggerakkan mungkin mangsa-masa banjir ke tempat yang lebih selamat. Dan juga ini merupakan persediaan mereka sekiranya ada kawasan-kawasan yang mungkin diterkelami air tapi mereka nak mengundi nanti, jentera-jentera ataupun pacuan 4 roda inilah yang akan digunakan untuk membawa mereka ke pusat mengundi nanti. Namun timbul persoalan kepada mereka seperti apa yang tadi kita dah dengar penjelasan daripada Menteri Besar Terengganu sebentar tadi, katanya 10% daripada PPS ini kebanyakannya adalah daripada kawasan ataupun tempat untuk kita mengundi nanti. Jadi kerisauan ataupun persoalan yang ditimbulkan oleh calon-calon bagi Parlimen Hulu Terengganu ini adalah sekiranya kawasan banjir ataupun kawasan mengundi ataupun pusat mengundi itu dinaiki air, apakah tindakan SPR? Adakah SPR akan menangguhkan pengundian di kawasan berkenaan ataupun tidak? Itu masih lagi menjadi persoalan. Namun kalau saya lihat kepada penjelasan daripada bekas Timbalan Pengerusi SPR sebelum ini yang memaklumkan bahawasanya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mempunyai kuasa untuk menangguhkan proses pengundian pada pilihan raya umum ke-15 jika berlakunya situasi bencana berdasarkan peraturan-peraturan pilihan raya Perjalanan Pilihan Raya 1981.
Dan di mana kata bekas Timbalan Pengurusi SPR Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar berkata, kuasa itu boleh diputuskan SPR sekiranya berlaku bencana seperti banjir yang menyukarkan proses pengundian berlangsung. Dan beliau juga menjelaskan sekiranya satu lokaliti itu terkesan dengan banjir, tak kisahlah sama ada pusat pengundiannya dinaiki air dan sebagainya, maka ia boleh, SPR mempunyai hak, mempunyai kuasa untuk menangguhkan. Jadi ini adalah satu kuasa yang ada pada SPR untuk menangguhkan, melihat kepada situasi semasa, dan pastinya ia akan diteliti ataupun akan diperhatikan sendiri oleh pegawai ataupun pengurus pilihan raya bagi setiap daerah-daerah di kawasan ataupun lokaliti itu sendiri. Nikisan. Pastinya ada bertanya ataupun bercakap dengan penduduk yang berada di Hulu Terengganu itu, ada tak apa yang mereka katakan, apa yang betul-betul mereka perlukan ketika ini, khusus sekali dalam memastikan mereka dapat mengundi dengan mudah, dapat memastikan proses pengundian itu lancar buat mereka. Apa yang mereka perlukan selain daripada apa yang mereka perlukan dalam menghadapi situasi mungkin ancaman banjir yang mungkin berlaku dalam masa beberapa tempoh yang terdekat ini. Kita lihat beberapa negeri sudah pun dilanda banjir, Hafizi. Ya, bagi penduduk, mereka menyatakan harapan mereka, aspirasi mereka kepada calon-calon yang bertanding agar isu banjir ini dapat diselesaikan dengan segera. Bukan hanya sekadar cakap-cakap politik saja, tetapi perlukan satu tindakan yang lebih cepat supaya mereka ini tidak terbeban lagi dengan banjir dan sebagainya. Kita tahu apabila banjir saja pastinya akan menyebabkan kerugian. Bukan saja kerugian kepada harta benda, tetapi boleh juga mengorbankan nyawa. Jadi ini yang mereka tekankan ataupun aspirasi mereka bagi penduduk di Hulu Terengganu sendiri. Dan bagi calon juga, mereka juga menyatakan komitmen mereka untuk menyuarakan dengan lebih lantang lagi kepada pihak kerajaan yang akan bertadbir nanti supaya dapat mengambil langkah mitigasi banjir. Dapat kita elakkan kawasan-kawasan Hulu Terengganu ini dapat dielak daripada banjir dan juga dapat kurangkan risiko mungkin kerosakan harta benda dan sebagainya. Jadi calon-calon seperti tadi juga telah pun menyatakan komitmen mereka. Mungkin selepas ini antara idea-idea yang mungkin boleh dilakukan oleh kerajaan adalah dengan memperdalamkan lagi sungai, dengan memastikan sistem peparitan juga berjalan dengan lancar supaya apabila hujan berterusan saja isu-isu banjir ini dapat dielakkan. Namun penduduk tadi sebentar tadi ada juga menyatakan bagi banjir ataupun setiap kali banjir di kawasan Hulu Terengganu ini, banjirnya tidaklah berada dalam keadaan banjir temenung seperti apa yang berlaku di kawasan-kawasan lain, iaitu di mana apabila berlaku banjir mungkin akan mengambil masa seminggu ke 2 minggu untuk air surut dan sebagainya. Tapi apabila berlaku banjir tapi realitinya apabila berlaku banjir di Hulu Terengganu ini, ia akan memakan masa sekitar sehari 2 kerana boleh saya katakan air itu macam lalu saja, kerana ia cepat surut disebabkan oleh ada sungai yang begitu besar, ataupun kita dapat lihat juga bagaimana dari segi bentuk muka buminya yang sedikit telah pun memberi faktor kepada air ini untuk terus larilah daripada kawasan itu ataupun tidak berlakunya air termenung dan sebagainya. Nikisan. Baik, itu perkongsian dibawakan oleh Hafizi Rosli, wartawan Sarawani yang ada mendekati penduduk dan juga calon yang bertanding dalam PRU ke-15 ini, khususnya di kawasan Hulu Terengganu. Namun kita akan bersama dengan Hafizi dalam episod Malaysia Memilih yang seterusnya. Tapi saya kira itu saja masa yang kita ada pada jam ini. Saya Nixon Nyambara, selamat hormat. Kita jumpa lagi.